Dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini. Malaysia menempuh pilihan raya umum sekali setiap 5 tahun. Sebelum dilaksanakan, Perdana Menteri perlu mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Apakah pertimbangan yang perlu dibuat Perdana Menteri sebelum memutuskan untuk membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum? Dalam konteks PRU15, Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Dan dalam konteks PRU15 ini, Parlimen dibubarkan ekoran politik yang tidak menentu. Adakah Perdana Menteri benar-benar tiada pilihan? Dan adakah sebarang jaminan sekiranya kerajaan yang terbentuk nanti adalah kerajaan campuran? Dengan itu, saya Fazilah Hani Harun dan anda sedang menonton Mandat Rakyat. Senario politik negara waktu ini saya merasakan bahawa kerajaan yang wujud sebelum ini, sebelum PRU yang akan datang ini merupakan kerajaan yang tidak stabil, masing-masing daripada dua pihak yang berbeza. Tetapi membentuk satu kerajaan. Pada saya ini adalah satu ketidakstabilan dalam kerajaan. Mereka dalam kerajaan sendiri pun boleh bertelagah antara satu sama lain disebabkan perbezaan parti. Saya mengharapkan agar satu mandat yang baru yang dapat diberikan kepada satu gabungan yang mantap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat Rakyat pada malam ini akan membawa perbincangan tentang keperluan mengadakan pilihan raya umum sekarang. Dan bersama saya bagi membincangkan perkara ini adalah Profesor Datuk Dr. Nazruddin Mohamad, Profesor di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Apa khabar, Prof? Khabar baik, Ani. Baik, terima kasih kerana bersama Mandat Rakyat. Ya. Baik, kita terus saja ke soalan yang pertama, Prof. Baik, seperti yang umum mengetahui, pada 10 Oktober lalu Perdana Menteri telah pun mengambil keputusan untuk membubarkan Parlimen dan berbagai-bagai senario yang dikaitkan tentang keputusan Perdana Menteri ini. Ada yang bersetuju, tidak bersetuju, dan kita dapat lihat juga di dalam anggota Kabinet sendiri seperti tiada persefahaman, Prof. Jadi persoalannya, adakah ini sebab yang memaksa Perdana Menteri untuk terpaksa membubarkan Parlimen, dan adakah keputusan ini Prof lihat wajar dilakukan ketika ini? Ya, pertamanya saya percaya sebagai seorang Perdana Menteri yang berhormat, Perdana Menteri itu sendiri mempunyai beberapa pilihan yang disusun menurut keutamaan, terutamanya dalam hal governance ataupun urus tadbir sesebuah kerajaan. Kita tahu sesudah beliau membuat keputusan untuk mencadangkan pembubaran Parlimen itu, beliau ada mengatakan bahawa antara lain sebabnya ialah yang telah diambil kira sebagai satu pertimbangan penting ialah disebabkan oleh tekanan yang dialami dalam kerajaan itu sendiri kerana beberapa perilaku ataupun tindakan yang dibuat oleh ahli-ahli eksekutif ataupun kabinet itu yang dilihat membelakangi beliau sebagai ketua eksekutif. Tetapi secara keseluruhan saya melihat perkara ini sebagai suatu daripada beberapa pertimbangan yang telah Perdana Menteri tetapkan sebelum itu. Sebab dalam keadaan biasa, seseorang ketua eksekutif itu, kita katakan eksekutif sebab kerajaan itu ada 3 tingkat ataupun 3 lapis, eksekutif, legislatif dan juga kehakiman. Jadi peranan ataupun fungsi eksekutif ni ialah untuk membuat dasar dan juga keputusan berkenaan bagaimana sesebuah negara itu diurus tadbir. Jadi apabila pembubaran hendak dicadangkan, tentulah ada beberapa perkara lain yang telah dipertimbang dengan sebaik-baiknya oleh Perdana Menteri. Kita tahu antara sebab-sebab yang biasanya dialami ataupun dihadapi oleh mana-mana kerajaan di mana-mana negara ialah bagaimana fungsi kerajaan itu untuk menjaga keselamatan, keharmonian dalam negara itu didahulukan. Walaupun kita tahu secara umumnya peranan kerajaan itu banyak. Antaranya termasuklah menjaga kesejahteraan, keselamatan dalam dan luar negara.
Sebab kita bukan hanya bercakap mengenai peringkat mikro ataupun peringkat dalaman dan juga individu, tetapi kita juga bercakap mengenai peringkat makro yang lebih besar yang menyangkut soal-soal antarabangsa dan sebagainya. Kita tahu Perdana Menteri diberikan tugas dan amanah yang berat dalam fasa terutamanya fasa pemulihan yang kita anggap sebagai fasa paling kritikal sesudah pandemik, sesudah COVID-19. Sebab fasa pemulihan inilah yang akan memberikan kita laluan ataupun jalan kepada rakyat keseluruhannya untuk menanamkan dan memperkuat keyakinan kepada sesebuah kerajaan. Kerajaan yang boleh menanamkan keyakinan kepada rakyat itulah yang sebenarnya menjadi kerajaan yang sering diidam-idamkan. Bukan sahaja oleh rakyat dalaman, warga negara, tetapi juga di peringkat antarabangsa khususnya. Kita bukan hanya bercakap mengenai rakan-rakan dalam negara ataupun serantau, tetapi kita juga turut memikirkan rakan-rakan kerjasama yang berada di peringkat antarabangsa. Jadi soal keyakinan ini saya rasa merupakan satu soal yang paling diberi keutamaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Bagi mengembalikan keyakinan. Bagi mengembalikan keyakinan itu sendiri. Dan kalaupun berlaku insiden seperti mana yang dialami oleh Perdana Menteri yang dijadikan pencetus ataupun penyebab akhir untuk membubarkan parlimen, saya rasa itu mungkinlah secara kebetulan kerana beberapa pertimbangan asas pada awalnya telah pun dibuat dan dipertimbangkan dengan baik oleh Perdana Menteri. Keputusan ini telah difikir semasak-masaknya sebelum Perdana Menteri membuat keputusan untuk membubarkan parlimen. Prof? Itu antara fungsi yang asas. Tapi kita perlu juga lihat daripada sudut pandang yang lain juga. Apabila hendak dilakukan pembubaran, bukan sahaja kita bercakap mengenai soal kesepakatan antara ahli-ahli eksekutif ataupun kabinet itu sendiri, tetapi kita juga melihat bagaimana keadaan masyarakat ataupun rakyat itu sendiri, sama ada mereka menjangkakan ataupun mengharapkan sesuatu yang lain yang boleh diselesaikan dengan pilihan membubarkan parlimen itu tadi. Dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang boleh kita tanggap sebagai sesuatu yang wajar kerana ia merupakan masa yang paling sesuai kerana kita berhadapan dengan beberapa perkara lain yang akan kita lihat dari semasa ke semasa. Kita lihat bagaimana sentimen awam itu pada asasnya kita boleh baca trend ataupun alirannya tentang kos sara hidupnya, tentang Kita akan membincangkan tentang kos sara hidup dan juga apa kesannya terhadap ekonomi, tapi kita akan berehat seketika dulu, Prof, dan kembali bersama Mandat Rakyat selepas ini. Pada pendapat saya, mandat tu harus dikembalikan kepada rakyat kerana kita tengok sekarang ni bermacam gelaran ketidakstabilan, bila dikata macam ni. Jadi kerajaan terbawah atap lah, apalah. Jadi biar satu parti yang solid memerintah negara kita. Tidak ada lagi ucapan cacian, makian atau gelaran-gelaran yang tak sedap didengar oleh kita rakyat Malaysia ni. Baik, kembali bersama Mandat Rakyat dan bincangkan mengenai kenapa perlu diadakan pilihan raya sekarang. Dan Prof, kita akan sambung bincangan kita tadi sebelum kita berhenti rehat. Ya, Prof ada menyentuh tentang inflasi dan kenaikan kos sara hidup rakyat. Prof. Ya, kita tahu perkara ini bukanlah sesuatu yang dialami hanya oleh negara kita Malaysia saja, tetapi ini adalah isu dan masalah global yang dialami oleh semua negara di peringkat dunia ini. Apabila kita bercakap mengenai bagaimana tekanan dari segi ekonomi itu mempengaruhi hidup rakyat, maka dengan sekaligus ia berkait dengan peranan asas kerajaan, iaitu kesejahteraan kepada rakyat. Jadi bagaimana konsep kemakmuran bersama itu dapat diterapkan melalui dasar-dasar yang dibuat oleh eksekutif tadi. Eksekutif itu ialah pihak yang satu pihak dalam kerajaan yang menjaga hal-hal yang berkaitan dengan dasar dan sebagainya, kemudian diturunkan kepada pihak legislatif buat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan kemudian kalau ada apa-apa hal yang berkaitan dengan tafsiran mengenai undang-undang, kita
lepas sampaikan kepada pihak kehakiman ataupun judiciary. Jadi kestabilan itu dari segi ekonomi itu saling berkait sebenarnya. Kita tidak hanya bercakap mengenai demand full tarikan yang dicetuskan oleh permintaan, dan bukan juga kita hanya bercakap semata-mata dari segi kos yang berkaitan dengan penawaran dan sebagainya, sebab kita tahu dari sudut ekonomi perkara ini memberi kesan kepada apa yang dialami oleh rakyat. Kenaikan harga barang itu dia berkait dengan banyak perkara, tetapi kelebihannya di sini yang kita perlu hargai dan akui ialah bagaimana pada kesukaran yang kita alami oleh rakyat itu sendiri, sebab kita tahu sekarang ni segala-galanya kelihatan rapuh sewaktu ekonomi dilanda masalah global, kenaikan harga minyak dan seumpamanya, dan kemudian ketidaktentuan yang melanda pasaran itu akan memberi pengaruh langsung dan tidak langsung kepada rakyat. Tetapi melalui inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh kerajaan terutamanya, dan juga subsidi-subsidi yang disediakan dalam pelbagai bentuk, kita banyak memberikan kelebihan itu kepada rakyat, dan ini yang perlu diakui, yang boleh offset ataupun yang boleh membetulkan kembali ketidakimbangan dari segi kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh rakyat itu sendiri. Kita tahu bajet sebagai contohnya, daripada asalnya 330 bilion, kemudian 370, dan kemudian akan naik sehingga 385 bilion disebabkan oleh subsidi ataupun inisiatif yang kita tambah, sebab mengambil kira soal-soal kesulitan hidup rakyat, terutamanya dalam konteks pemulihan itu sendiri. Jadi apabila ini berlaku, kerajaan perlu mempertimbangkan pelbagai perkara, bukan hanya melihat dari sudut politik semata-mata, tetapi dari sudut ekonomi, apa yang dinikmati oleh rakyat itu akan memberi kesan kepada keyakinan mereka kepada kerajaan. Jadi atas sebab itulah kita boleh kaitkan kerajaan yang stabil itu dia akan memberi keyakinan kepada rakyat, dan seterusnya rakyat akan percaya bahawa hidup mereka akan terbela di bawah sebuah kerajaan yang stabil itu tadi. Kerana perekonomian itu dijaga dengan baik, bukan saja dari sudut dasar fizikal tentang kewangannya, tentang industri maju dan sebagainya, tetapi dia juga menyangkut keperluan asas terutamanya oleh golongan bawahan yang berpendapatan rendah dan umpamanya. Tetapi pada masa yang sama tidaklah bermakna golongan yang lain, misalnya yang berperingkat kedua, ketiga dan sebagainya itu dipinggirkan. Dia akan melibatkan inklusiviti ataupun keterangkuman, bukan hanya tentang konektiviti ataupun saling hubungan, tetapi itulah yang disediakan oleh sebuah kerajaan yang stabil, yang boleh mengurus dan menangani permasalahan ekonomi dengan berkesan dan memberi kesejahteraan itu sendiri kepada rakyat. Jadi pilihan ini memang perlu diadakan untuk kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil bagi menangani segala masalah ini, ya Prof? Ini lebih mewajarkan bagaimana pembubaran itu diperlukan dalam keadaan jika melihat sekarang. dari apa yang Prof katakan tadi, memang wajarlah Parlimen dibubarkan pada waktu ini bagi menangani segala masalah ini. Baik, kita melihat selepas pilihan raya, selepas kita mengetahui keputusan pilihan raya pada Sabtu ini, 19 November, insya-Allah sebuah kerajaan baru akan ditubuhkan, dan bagaimana Prof melihat kerajaan baru ini boleh menstabilkan dan mengukuhkan ekonomi, lebih-lebih lagi dunia diramal berdepan dengan kemelesetan ekonomi global pada tahun depan, dan juga bagi memastikan semua inisiatif yang terkandung dalam bajet 2023 ini dapat direalisasikan untuk kebaikan rakyat juga, Prof. Keputusan pilihan raya itu bukan semata-mata sebuah ataupun suatu keputusan saja, sebab kita melihat kepentingan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira keputusan yang benar-benar mencukupi, ataupun kalau boleh jauh lebih mencukupi, sekadar mencukupi, kerana mandat itu diperlukan dengan cukup banyak, cukupnya, dan juga kepada mereka ataupun ahli eksekutif kelak yang betul. Maknanya orang yang terima mandat itu haruslah orang yang betul, supaya penerusan kebertanggungjawaban kerajaan ini dapat dijamin dan seterusnya memberikan keyakinan yang tidak berbelah bagi dalam kalangan rakyat. Jadi PRU itu adalah suatu mekanisme ataupun alat yang penting yang berada di tangan rakyat untuk menentukan bahawa kehidupan mereka terbela dan terjaga dengan baik. Jadi pentingnya PRU itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh sangkal kebaikannya, keperluannya,
kewajarannya, kerana itulah satu-satunya cara dalam sistem demokrasi ini rakyat memberikan suara mereka dengan tindakan yang tuntas secara menyeluruh yang mengambil kira semua aspek khususnya. Jadi itu peranan kerajaan baru nanti akan memikul tanggungjawab berat bagaimana mandat yang diberikan itu dapat diterjemah dalam bentuk tindakan yang betul, dasar yang betul, keputusan yang betul, keselarasan yang betul, dan yang penting adanya kesepakatan dan juga keharmonian dalam kalangan eksekutif itu sendiri supaya pihak legislatif dapat melaksanakan dasar-dasar dan juga keputusan yang telah dibuat oleh pihak eksekutif ataupun kerajaan ataupun ahli kabinet kelak. Itu saya rasa yang lebih penting. Yang lebih penting. Baik, itu tadi peranan kerajaan baru nanti. Ya. Selepas ini kita akan bincangkan pula tentang peranan rakyat pula sebagai pengundi. Ya, Prof. Jadi kita akan berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Mandat Rakyat. So saya mengharapkan siapa yang akan memerintah Malaysia nanti yang sekiranya telah menang pilihan raya ke-15 dapat memperkasakan ekonomi. Itu yang nombor satu bagi saya. Baik, kembali bersama Mandat Rakyat membincangkan kenapa pilihan raya perlu diadakan sekarang, dan bersama dengan saya Profesor Datuk Dr. Nasruddin Mohamad, Profesor Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Baik Prof, tadi sebelum kita berehat, Prof ada menyentuh mengenai pentingnya kerajaan baru yang kukuh dan kuat bagi mengembalikan kepercayaan rakyat dan bagi menjalankan segala yang telah meneruskan kestabilan politik dan sebagainya. Dan kini kita ingin melihat pula peranan rakyat itu sendiri sebagai pengundi, bagaimana mereka nak memastikan yang selepas kerajaan baru dibentuk nanti tak ada lagi orang kata krisis politik ataupun kemelut politik yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Prof. Ya, saya fikir mungkin agak wajar untuk saya tegaskan di pihak rakyat ataupun pengundi khususnya adalah sangat penting untuk mereka pastikan mereka memberi mandat yang betul-betul mencukupi kepada orang yang betul. Dan apabila saya bercakap dari sudut ini, saya juga bercakap dalam konteks sistem parti politik di negara ini. Kita bercakap bukan hanya mengenai personality sebab dia mewakili parti. Parti dia menggabungkan diri mereka dalam satu pakatan, gabungan dan sebagainya. Jika percaturan yang dibuat oleh para pengundi itu dilihat ataupun memberi kesan yang tidak baik untuk pembentukan kerajaan yang kita harap stabil, tentulah ini akan memberi kesan yang negatif kepada bagaimana kerajaan itu diurus stabil kelak. Kerana kerajaan yang stabil memerlukan mandat yang betul-betul, bukan sekadar ala kadar mencukupi, tetapi lebih daripada sekadar mencukupi, kerana mereka harus menentukan sebuah kerajaan dapat dirasmikan ataupun diwujudkan dengan lancar selepas keputusan pilihan raya itu diumumkan. Jika tidak, kita mungkin akan mengalami pelbagai negativiti ataupun kesan-kesan negatif seperti hang parlimen ataupun parlimen tergantung seumpamanya, sebab tidak ada majoriti yang jelas daripada sebuah parti politik ataupun gabungan parti politik untuk membentuk kerajaan. Jadi dia akan mengambil masa dan rakyat akan terkesan secara langsung daripada keadaan ini. Sebab apa? Sebab kita kaitkan dengan pilihan yang salah yang telah dibuat oleh pengundi itu tadi. Jadi peranan pengundi tidak syak lagi ialah bagi mandat yang betul kepada pihak yang betul dan bukan hanya berdasarkan sentimen ataupun emosi tentang populariti, tentang apa yang mereka suka. Kadang-kadang apa yang mereka suka itu tidak semestinya menggambarkan keadaan sebenarnya yang mereka perlukan. Sebagai contoh, pilihan dia dari sudut seorang ahli politik itu mungkin betul, tetapi dari segi kedudukan parti itu sendiri itu tidak memberikan kelebihan kepada mereka untuk membuat
ataupun membentuk kerajaan yang betul-betul ideal, kita kata kukuh, unggul dan sebagainya untuk melaksanakan terus tanggungjawab sebagai kerajaan. Itu kerja pengundi sebenarnya yang saya bimbangi sekarang. Jadi keputusan itu kelak akan menggambarkan pilihan pengundi berdasarkan pencaturan yang mereka sendiri buat, berdasarkan pertimbangan yang mereka gunakan sewaktu dia memangkah di kertas undi masing-masing. Jadi itu saya rasa peranan besar yang perlu ditanamkan dalam hati setiap pengundi itu sendiri. Jika mereka inginkan kerajaan stabil dan juga kerajaan yang boleh mereka percayai, menjaga dan membela nasib mereka secara keseluruhannya. Baik. Jadi mereka perlu memikirkan masak-masaknya dan bukan bertindak ataupun mengundi hanya mengikut emosi saja, ya. Jadi rakyat juga betapa pentingnya, Prof, kalau rakyat ni selepas keputusan diumumkan nanti dan kerajaan baru dibentuk, penting tak untuk rakyat menyokong siapa saja yang dilantik menjadi kerajaan baru selepas ini? Ya, itu merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh rakyat dari segi kewajarannya. Jadi serahkan itu kepada mereka yang berilmu ataupun yang mengetahui ataupun yang sememangnya tanggungjawab dia untuk melaksanakan perkara tersebut, membentuk kerajaan baru ke melantik Perdana Menteri dan sebagainya. Kalau tidak ada maknanya bagaimana undi yang mereka berikan itu dapat diubah ataupun dijelmakan dalam bentuk kabinet yang terbaik pada pandangan kita pada masa itu. Kita tahu berlaku di luar negara sebagainya, ada pengundi yang dia lebih bertindak atas sentimen ataupun emosi. Katakan vote with your feet, katakan itu dia umum di luar negara. Maksudnya dia berdendam, dia memberi negatif reaksi negatif kepada ahli politik sebagai satu bentuk hukuman semata-mata kerana dia tidak menyukai sesuatu parti politik ataupun seseorang ahli politik itu sendiri. Jadi ini perlu dan wajar direnung oleh para pengundi itu sebenarnya. Baik, sedikit pesananlah, Prof, mungkin kepada pengundi yang baru, terutamanya kerana ada ramai pengundi muda, ya, lebih kurang 51%, termasuk pengundi yang mengundi buat kali pertama pada PRU 15 ini. Apa pesanan Prof sebelum mereka keluar mengundi lagi 4 hari lagi? Jumlah mereka bukannya kecil, bukan sedikit, kurang lebih 5.8 juta. Bayangkan kalau 5.8 juta itu dapat menterjemahkan undi mereka itu kepada mewujudkan kerajaan yang apa yang kita idam-idamkan, yang kita impikan, kerajaan stabil supaya urus tadbir negara ini dapat dilancarkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada mereka saya ingatkan, dalam sistem kita berasaskan demokrasi berperlembagaan ini, kita ada hak. Mengundi itu adalah hak sebenarnya, tetapi setiap hak itu perlu datang dengan tanggungjawab. Kalau tak ada tanggungjawab, hak itu tak ada maknanya, hilang maknanya. Jadi pastikan hak itu digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang kita idamkan dengan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Sekarang pun tidak ada masalah rasanya bagi mereka sebab mereka pun dah didaftarkan secara automatis. Jadi saya kira tidak banyak alasan yang ada untuk mereka mengatakan bahawa tidak ada masa dan sebagainya untuk mendaftar dan sebagainya. Sebab segalanya telah dipermudah untuk pengundi itu sendiri. Jadi gunakan hak, laksanakan tanggungjawab. Itu yang lebih penting. Baiklah, Prof, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama Mandat Rakyat pada malam ini. Terima kasih, Malik. Dan seperti yang Prof katakan tadi, ya, pengundi muda dan pengundi kali pertama ini perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab serta peluang yang diberikan ini dengan sebaik mungkin kerana anda bukan sahaja mengundi untuk membentuk kerajaan persekutuan, tetapi undi anda juga akan menentukan masa depan negara. Dengan itu, kita akan teruskan bersama Mandat Rakyat pada malam esok jam 9 malam dengan topik perbincangan yang berlainan. Terima kasih sekali lagi, Prof. Saya Fazilah Harun. Assalamualaikum.